Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hassa la tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khairati wa jalla mardatih wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala wa marzuqna fahman nabi wa hifzal mursalin wa lihamdil mukarrabin. Allah marzuqna mutaba'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran batinan birahmatika marrahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil akhirahimin. Allahumma hdina li ahsanil wal akhlaq la yahdi anta wasrif anna sayyi'a la sirf anna sayyi'a anta wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'du. Kita sambung pada hadis yang ke-22. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala Iza kana yaumul jumu'ati waqafatil malaikatu ala babil masjidi yaktubuna al-awwala fal-awwal wa masalul muhajjir kamasalil ladzi yuhdi badanah thumma kalladzi yuhdi bakarah thumma kabshan thumma dajajatan thumma baydatan فإذا خرج الإمام طووا صفوفهم واستمعون الذكرى. Daripada Abu Hurairah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda telah bersabda yang artinya, apabila pada hari Jumaat seorang malaikat akan berdiri di pintu masjid dan menulis. Yang awal ditulis awal dan mengikut giliran seterusnya. Maka perumpamaan pahala diberikan kepada awal ke masjid adalah seperti seorang yang menyedekahkan seekor unta, kemudian seekor lembu, kemudian seekor kambing, kemudian seekor ayam, kemudian sebutir telur. Maka apabila imam keluar untuk solat Jumaat, para malaikat akan menutup buku mereka dan mendengar kepada khutbah. Baik. Hadis ini adalah membicarakan tentang kelebihannya hari Jumaat. Khususiyah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat terdahulu mereka tak ada Jumaat. Tak ada. Mereka diwajibkan solat, umat terdahulu. Tetapi mereka tidak diwajibkan Jumaat. Tak ada Jumaat. Jadi apabila diberikan Jumaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti diberikan beberapa kemuliaan. Antara kemuliaannya adalah hari Jumaat itu digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Digandakan. Kalau kita bersedekah pada hari Rabu, hari Khamis, pahalanya besar. Kita baca Quran, pahalanya besar. Kita bangun malam, pahalanya besar. Tetapi berbanding kalau ianya dilakukan pada hari Jumaat,
pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi hari ini Jumaat kita teristimewa. Teristimewa. Sebab apa? Dia seiring dengan bulan Muharram. Bulan Muharram. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kemuliaan tersebut. Allah menyebutkan walayalin ashr. Dan 10 malam terawal. Walayalin ashr. Wal fajri walayalin ashr. Dan demi 10 hari terawal. Jadi Allah menyebutkan, tidak memperincikan. Maka ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan 10 hari terawal itu adalah 1 hingga 10 Zulhijjah. Ada yang mengatakan ianya adalah 1 hingga 10 Muharram. Jadi malam ni malam terakhir lah. Kerana malam ini adalah malam 10 Muharram. Jadi hari Jumaat hari ini ada 2 kemuliaan, iaitu kemuliaannya hari Jumaat dan kemuliaannya berada dalam bulan Muharram. Jadi pahala kita ini diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbetulan ianya jatuh pada 9 Muharram. 9 Muharram. Yang mana di antara sunnah-sunnah daripada Nabi SAW adalah berpuasa pada 9 Muharram. Berpuasa pada 9 Muharram. Kerana apa? Untuk membezakan puasanya kita ini dengan puasanya orang Yahudi. Ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah ke Madinah, Makkah ke Madinah, bila baginda sampai di Madinah, baginda mendapati orang-orang Yahudi ketika itu mereka berpuasa pada 10 Muharram. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kamu puasa pilih hari tertentu? Kenapa tak puasa hari ini? Katanya, kami berpuasa pada 10 Muharram adalah kerana pada tarikh 10 Muharram adalah tarikh Nabi kami, iaitu Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah daripada Fir'aun. Jadi sebagai tanda gembira di atas nikmat itu, iaitu diselamatkan daripada Fir'aun yang kuat, Fir'aun yang ramai pengikutnya, Fir'aun yang kaya itu, maka kami tunjukkan kegembiraan itu, terselamatnya Nabi kami dengan berpuasa. Kata Nabi SAW, nahnu aula bi Musa, kami lebih utama dengan Nabi Musa. Maksudnya kami lebih utama untuk berpuasa pada 10 Muharram. Lalu Rasulullah memerintahkan sahabat untuk puasa pada 10 Muharram. Maka puasa. Selang beberapa tahun, sama puasa orang Islam dengan puasa orang Yahudi 10 Muharram. Sahabat kata, ini sesuatu yang tak indah. Maka kata Nabi SAW, baik kita bezakan, iaitu kita puasa awal sehari, iaitu 9 dan 10 Muharram. Maka kata Nabi SAW, kalaulah aku ada, ini isyarah daripada Nabi SAW bahawa baginda nak bagi tahu yang bahawasanya tahun depan baginda dah tak ada. Rasulullah mengatakan, kalaulah aku ada tahun depan, la asumanna fitase, aku pasti akan puasa pada 9 Muharram. Jadi mengikut sejarah, Rasulullah memang tak puasa 9 Muharram. Kerana telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dikatakan sunnah,
Walaupun Rasulullah tak buat, tetapi Rasulullah menyebutkan. Jadi kita ini bermazhab Syafi'i mengatakan disunahkan berpuasa pada 9 Muharram, dipanggil sebagai hari Tasu'a, dan kita disunahkan berpuasa pada hari esok, pada hari Ashura. Tasu'a daripada Tis'ah, 9. Ashura daripada 10, Asyarah. Jadi siapa berpuasa pada hari esok, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan dosanya selama setahun. Jadi setahun yang lepas, daripada 10 Muharram tahun lepas sampailah besok, siapa yang berpuasa diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ambil bahagian, kerana ini adalah puasa sunnah tahunan. Maksudnya ianya hanya datang sekali saja. Jadi amalannya para ulama mengambil daripada hadisnya Nabi SAW adalah berpuasa pada hari ini, Jumaat, dan pada hari esok. Dan ulama Syafi'i mereka menambah, walaupun tak ada hadisnya, tak dijumpai, tetapi mereka mengatakan sunnah berpuasa pada 8 Muharram dan ditambah lagi pada 11 Muharram. Sunnah. Tapi dalil daripada hadis tak ada. Cuma mereka mengamalkan sebagai ihtiyatan, iaitu berjaga-jaga. Takut-takut kalau misalnya tersalah dalam cerapan. Cerapan maksudnya masa melihat anak bulan, takut-takut tersalah. Jadi khawatirnya 9 Muharram itu jatuhnya semalam. Maka sebab itulah disunahkan berpuasa semalam. Dan takut-takutnya 10 Muharram itu jatuhnya hari Ahad. Jadi sebagai berhati-hati supaya kita dapat kelebihan 9 Muharram dan 10 Muharram, maka para ulama Syafi'i melebihkan, iaitu disunahkan berpuasa 8 Muharram dan pada 11 Muharram, iaitu pada hari Ahad. Jadi 4 hari. 8 Muharram iaitu hari Khamis, 9 Muharram iaitu hari ini, 10 Muharram iaitu hari esok, dan 11 Muharram. Jadi kalau 2 hari yang lepas ni kita tak dapat puasa, kita berniat untuk puasa pada hari esok, diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan dosanya oleh Allah selama 1 tahun. Di antara sunnah pada hari Ashura lagi adalah disunahkan dan sangat dituntut untuk menziarahi anak-anak yatim. Ziarah. Pada hari lain disunahkan juga, tapi sangat dituntut pada hari Ashura. Pada hari Ashura. Jadi dikatakan Nabi SAW pada hari Ashura 10 Muharram, baginda akan memanggil isterinya, anak-anaknya untuk berpuasa dan mengajak mereka itu untuk menyantuni kepada anak-anak yatim. Jadi kalau dah ziarah menyantuni itu, kita bawa sedikit hadiah, infakkan sedikit, memperluaskan, meringankan mereka punya apa yang diperlukan oleh anak yatim, pakaian, makanan. Jadi sekadar itu kita berikan, itu adalah daripada sunnah. Dan dikatakan kalau dah jumpa dengan anak yatim itu, diusap kepalanya, diusap kepalanya, kerana dikatakan diampunkan dosa bagi orang-orang yang mengusap kepala anak yatim, khususnya pada 10 Muharram. Dan di antara sunnahnya lagi adalah, kata Nabi SAW, adalah bagi ketua-ketua rumah, bagi lelaki, hendaklah dia memperluaskan ataupun
memberikan kelebihan kepada isterinya dan kepada anak-anaknya. Keperluan. Jadi besok ajak isteri, anak-anak pergi kedai, beli yang lebih sikit. Kalau keperluan makanan, biasanya kita beli nasi beras kampit, kita beri 2 kampit. Ataupun tanya apa yang nak. Diberikan kelapangan sedikit, kegembiraan. Kata Nabi SAW, wasa'ahullah, Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun. Kata Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir ni siapa? Sahabatnya Nabi SAW. Kami selalu mengamalkannya, iaitu bila datang 10 Muharram, kami akan memperluaskan, menanya kepada isteri dan anak-anak kami apa yang diperlukan, pakaian, makanan, dan ianya mujarrab. Mujarrab berarti Allah memperluaskan rezeki kami sepanjang tahun sampai pada 10 Muharram yang mendatang. Kerana Rasulullah menyebutkan siapa yang memperluaskan, wasa'ahullah, Allah akan memperluaskan rezekinya. Jadi kalau dia puasa pada hari esok, ketika dia berbuka, dia beli lebih sikit makanan, tanya nak makan apa, berbuka sama dengan keluarga dan diluaskan, maka itu adalah bahagian daripada sunnahnya Nabi SAW. Dan dikatakan siapa yang punya pekerja, diringankan. Kalau ada bonus, diberikan bonus pada hari tersebut. Maka digantikan oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah sepanjang tahun. Maka itulah di antara sunnah-sunnah para ulama mengambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbetulan bicara kita hari ini adalah tentang harinya Jumaat, dan Allah mengistimewakan Jumaat pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Jumaat itu disyariatkan sama seperti solat yang lain, iaitu ketika di Isra' dan Mi'rajkan, namun dianya tak dapat didirikan. Tak dapat. Kenapa? Keadaan di Mekah tidak aman. Baginda dah berhijrah ke Madinah, barulah dapat didirikan Jumaat. Di Mekah tak ada Jumaat. Bagaimana nak Jumaat? Sedangkan baginda solat pun dihalang. Bagaimana untuk azan? Jauh sekali. Untuk khutbah? Jauh sekali. Azan yang pertama di Madinah. Di Mekah tak ada azan. Tak ada azan. Baginda dah berhijrah. Jadi kita ini dalam bulannya Muharram, peringatan kita adalah kepada hijrah. Dengan penghijrahan itu, banyaknya Allah membuka daripada kebaikan-kebaikan kepada orang Islam. Jadi kalau kita tak mampu berhijrah dengan fizikal, berpindah daripada satu tempat ke tempat, maka hendaklah kita melakukan hijrahnya akhlak, hijrahnya kebaikan, daripada yang buruk kepada yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik lagi. Sebagai apa? Membalas kepada pengorbanannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jumaat, walaupun dia telah disyariatkan lama di Mekah, tetapi tak dapat didirikan kerana faktor keselamatan, maka akhirnya di Madinah. Itulah Rasulullah bila sampai di Madinah, masjid yang pertama dibuka adalah Masjid Quba. Masjid Quba. Sebelum baginda membuka Masjid Nabawi, baginda membuka Masjid Jumaat. Setelah baginda membuka Masjid Quba, beberapa hari lepas itu baginda membuka Masjid Jumaat, dan itulah Jumaat yang pertama yang berlaku. Sebab itulah sampai sekarang ada Masjid Jumaat di Madinah. Dan lepas itu barulah baginda membuka daripada Masjid Nabawi. Jelas. Jadi pengkhususan daripada Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kemuliaan walaupun disebut hari Jumaat, tapi kemuliaan itu bermula daripada malam Jumaat. Digandakan pahala. Sebab itulah malam Jumaat, para ulama mereka, kalau malam lain diadakan kuliah.
Tapi malam Jumaat diistimewakan. Terkadang ada yang berkumpul baca Yasin, ada yang terkumpul membaca Marhaban, ada yang berkumpul membaca Kahfi, ada yang berkumpul membaca salawat. Kerana malam Jumaat itu digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Jadi kata Nabi SAW, antara kelebihannya hari Jumaat itu adalah seorang malaikat akan berdiri di pintu masjid. Kenapa? Sebab itu adalah tempat masuk ke dalam masjid. Jadi kalau ada 2-3 pintu, maka 2-3 malaikat yang akan ada. Lagi banyak pintunya. Ataupun macam ini mungkin ada yang tak dipanggil pintu, tapi tempatnya masuk pun dikatakan sebagai tempat berdirinya malaikat khusus. Malaikat yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang membawa buku catatan. Dikatakan di situ berdiri di pintu masjid dan menulis. Malaikat yang menulis ni ada 2 yang ada pada kita sekarang ni. Allah sebut dalam Quran, kiraman katibin, hendaklah kamu memuliakan malaikat penulis yang ada sekarang ni. Raqib dan Atid sekarang ni ada dengan kita. Tidak dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya menulis. Dia tak akan berpisah dengan kita. Tak akan. Kecuali kalau kita masuk ke dalam tandas. Kecuali seseorang itu dalam keadaan junub, dia akan berjauhan. Tetapi walaupun dia berjauhan, tetapi Allah mengatakan ya'lamuna ma taf'alun. Dia tetap tahu apa yang kita buat. Sekarang ni dia tulis, kita berada di masjid, perumpamaan lah. Kita berada di masjid, iktikaf di masjid, solat berjamaah, solat rawatib, berzikir, berdoa. Kalau ada orang ketika ini yang berada dalam maksiat, ditulis oleh malaikat Atid maksiatnya, mencacinya, mengumpatnya. Ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu apa yang kamu buat, dan dia tak pernah lalai dalam tugasnya, kerana dia tak ada tugas lain. Kita ada masa kita ngantuk, ada masa kita tidur, ada masa kita kena uruskan keluarga, ada masa kita makan. Malaikat tak. Kalau itu saja. Jadi malaikat penulis ada 2. Satu yang ini sekarang, satu lagi yang hari Jumaat tadi. Dia duduk di pintu masjid, dia membawa lembaran baru. Kita sekarang ni ada lembaran kita sendiri. Meninggal saja kita, diambil rohnya oleh Allah, malaikat ni akan naik membawa kita punya kitab amalan kita. Semua orang ada. Jadi malaikat ini, penulis ini, dia ada kitab khusus untuk menulis. Menulis. Apa yang ditulisnya? Yang awal datang awal. Yang awal datang awal. Yang awal itu pahalanya diberikan kepada orang datang awal ke masjid adalah seperti menyedekahkan seekor unta. Pahalanya. Itu yang dikatakan umat Nabi Muhammad SAW ini kita diberikan oleh Allah perumpamaan seperti Lailatul Qadar itu banyak. Iaitu amal sedikit, pahalanya besar. Amal sedikit, pahalanya besar. Khairun min alfi syahr. Siapa yang dapat amal malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan macam mana? 1000 bulan orang yang puasa. 1000 bulan macam mana? 1000 bulan orang yang bangun malam, orang yang beribadah sepanjang malam. Kita sendiri tak mampu untuk puasa 1000 bulan. Kita sendiri tak mampu untuk ibadah sepanjang malam selama 1000 bulan. Tapi Allah yang Maha Rahmah,
Yang maha luas pemberiannya. Allah beri. Kalau Allah itu beri, dia tak lihat kepada siapa diberi. Diberikan terus. Diberikan terus. Jadi setiap Jumaat Allah beri. Siapa dia? Bagi lelaki yang hadir awal. Ditulis Fulan bin Fulan datang pada waktu awal. Fulan bin Fulan datang pada waktu kedua. Jadi dibagikan kepada 5 waktu. 5 waktu. Jadi siapa yang datang awal, pahalanya seperti sembelih seekor unta. Pahalanya datang. Sebab itulah hari Jumaat ini ada ibadah tambahan. Apa dia? Baca surah Duhan, baca surah Kahfi, baca apa ni? Surah Al-Muluk, surah Yasin, banyakkan salawat. Untuk apa? Untuk menghidupkan hari Jumaat. Itu yang dikatakan sebagai orang yang memuliakan Jumaat. Sebab tu ada mandi Jumaat. Kita berindah, mandi, kan? Membersihkan, merapikan janggut, memakai wangian. Lepas tu Imam Ghazali kata, bersedia untuk hari Jumaat ini bukan hari Jumaat, daripada hari Khamis lagi. Dah gosok jubahnya, dah gosok kainnya, dah gosok. Bukan hari Jumaat baru nak cari, baru nak gosok. Nanti lambat datang masjid. Jadi begitu cara-cara orang-orang memuliakan Jumaat. Jadi hari Jumaat ini sunnahnya memakai putih. Putih. Memang disebut dalam pakaian hari Jumaat itu Rasulullah memakai putih. Serban putih, kopiah putih, jubah putih, kain pelekatnya putih. Sunnahnya putih. Jadi datang awal. Siapa yang datang awal diberikan pahala seperti orang yang mensedekahkan seekor unta. Mungkin sekali kita mampu untuk bersedekah seekor unta nilainya. Tapi kalau 10 kali, hanya berapa orang saja yang mampu. Tapi pahalanya Allah berikan seluasnya. Siapa saja. Dia seorang yang muda, dia seorang yang tua. Apa sahaja keadaannya, dapatkan pahala di sisi Allah. Datang awal pada hari Jumaat. Sebab itulah hari Jumaat ini kita disunahkan perbanyakkan sembahyang. Kalau duha itu dibanyakkan sampai 8, 12 rakaat. Ditambah lagi dengan apa ni, hajatnya, istikharahnya, mutlaknya. Perbanyakkan. Sebab itulah kena datang awal hari Jumaat. Siapa yang datang pada waktu awal diberikan pahala seperti mensedekahkan seekor unta. Kemudian seekor lembu. Lembu betina. Kemudian seekor kambing. Kemudian seekor ayam. Dan kemudian seperti mensedekahkan sebutir telur. Sebutir telur. Dikatakan 5 waktu ini ianya bermula daripada fajar lagi. Fajar, iaitu daripada subuh hari Jumaat lagi, waktu ini dah bermula. Jadi berarti daripada subuh sampai Jumaat, dia tak meninggalkan daripada tempat sembahyang je. Jadi dibahagikanlah daripada subuh sampai pada waktu zuhur, dibagi kepada 5 waktu. Ada yang mengatakan ianya bermula daripada terbitnya matahari. Terbit matahari. Terbitnya matahari, ya, maksudnya habisnya waktu subuh. Subuh habis pukul berapa? Katakan pukul 7. Pukul 7 sampai masuknya waktu zuhur, dibagikan kepada 5 waktu. Ada yang mengatakan ianya bermula daripada matahari itu di antara terbitnya matahari dan di antara gelincirnya matahari.
Jadi kurang lebih mungkin pukul 9, pukul 9.30. Sampailah kepada sebelum masuknya waktu zuhur. Itu 5 waktu dibahagikan. Jadi ini perbezaan pendapat. Kerana tidak disebutkan oleh Nabi SAW secara terperinci. Jadi ulama beza pendapat, mengatakan 5 waktu ini iaitu waktu sedekah yang dapat pahala unta, lembu, kambing, ayam dan telur itu. 5 ini bermula daripada subuh sampai sebelum zuhur, sebelum Jumaat. Ada yang mengatakan bermula daripada terbit matahari sampai kepada sebelum Jumaat. Dan ada yang mengatakan ianya adalah pertengahan di antara terbit matahari dan di antara gelincir matahari. Jadi kurang lebih mungkin pukul 9 sampai kepada sebelum Jumaat. Dibagikan kepada 5. Kemudiannya, maka apabila imam keluar, keluar maksudnya untuk membaca daripada khutbah, maka di sini nak menunjukkan bahawa semua jemaah disunatkan datang awal kecuali seorang saja. Seorang saja, iaitu khatib yang akan membaca khutbah. Kerana itu adalah amalan daripada Nabi SAW. Jadi semua jemaah dia sunnah datang awal. Kecuali khatib, dia sunnahnya datang lewat. Sunnahnya datang lewat. Jadi jangan menyalahi sunnah. Jangan hadir sama dengan khatib. Kita mesti datang lebih awal daripada khatib. Lagi awal lagi bagus. Jelas. Kemudian itu apabila imam keluar, maksudnya keluar daripada tempatnya, maka imam naik saja. Apa ni dikatakan bahawa para malaikat ini menutup buku tadi. Buku yang dikhususkan tadi itu ditutup. Jadi siapa yang datang lepas tu, namanya tak masuk dalam buku tu. Tak masuk. Lalu malaikat itu duduk dekat dengan mimbar. Dekat dengan mimbar. Mendengar daripada khutbah. Untuk apa malaikat dengar khutbah? Padahal mereka itu diciptakan untuk taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Mereka tak akan bermaksiat. Untuk apa? Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kita dapat pesan takwa, kita nak bawa balik pesan kepada isteri kita, pesan kepada anak-anak kita. Jadi untuk apa malaikat dengar? Untuk apa? Kata para ulama, adalah kerana nak menunjukkan bahawa mendengar khutbah ini adalah satu perbuatan yang baik, perbuatan yang sangat dituntut. Sebagaimana Allah nak bagi tahu bahawa selawat itu baik. Dengar khutbah adakah wajib? Tak wajib. Tak wajib dengar khutbah. Cukup bilangan, maka yang bakinya tak wajib. Cukup bilangan 40 orang ataupun 13 orang, maka ianya telah tercukup dia punya syarat dia. Selebihnya tak wajib. Selebihnya tak wajib. Tetapi hadis ini nak menunjukkan bahawa mendengar khutbah itu baik. Lebih baik daripada kalau baca Quran. Lebih baik daripada sembahyang. Sebab tu ketika khutbah tak boleh baca Quran. Walaupun Rasulullah sebut afdalu ibadati ummati, yang paling afdal ibadah umatku apa dia? Baca Quran. Tapi ketika khutbah tak boleh. Zikir tak boleh. Mesti dengar. Mesti dia dengar. Sebab itulah dalam hadis yang lain, khususiyah
siapa yang keluar daripada rumahnya untuk mendengar daripada khutbah Jumaat semata-mata untuk mendengar, diampunkan dosanya oleh Allah. Ada orang dia tak ada niat nak dengar khutbah. Dia tak ada niat. Kalau orang yang bekerja ada niatnya untuk tidur, ambil kesempatan untuk tidur. Ada yang ambil kesempatan untuk makan. Maka kemuliaan awal sedekah itu tak dipedulikan. Tak dipedulikan. Sebab itulah Jumaat ini, kata para ulama, boleh menjadi penanda aras. Dalam Jumaat ini ada yang mukmin. Dalam Jumaat ini ada yang munafik. Hari Jumaat ini ada yang lalai. Boleh dilihat melalui bagaimana ketika dia Jumaat. Orang yang munafik, dia tak mau hadir Jumaat. Tak mau. Dia boleh hadir, sebab tu kita wajib hadir. Wajib. Kalau wajib daftar, daftar. Wajib hadir. Setelah itu ditutup, dia apa? Barulah dia gugur. Sebagaimana kita telah berlaku pada kita, Jumaat itu gugur. Kerana apa? Kerana keuzuran. Ada wabak. Dan wabak ini masih ada, tetapi dilonggarkan sedikit demi sedikit. Jadi wajib hadir. Setelah itu ditutup, tak dibenarkan. Itu adalah berdasarkan kepada fatwanya para ulama. Jadi ada yang dia tak mau hadir. Dia tak mau hadir. Yang kedua adalah orang yang dia boleh hadir awal, tapi dia tak nak hadir awal. Dia pergi makan dulu, dia bersembang di luar. Ini orang yang lalai. Dan ada Jumaat orang yang mukmin, iaitu dia hadir awal. Dia mampu untuk hadir awal. Sebab tu hari Jumaat para ulama kata jangan kita buat apa-apa urusan. Jangan pergi pasar hari Jumaat. Kalau boleh siapa yang bekerja itu selesaikan urusannya awal-awal supaya dia boleh datang hari Jumaatnya awal. Kerana memuliakan daripada Jumaat. Jangan jadi orang yang lalai pada hari Jumaat. Dapatkan bahagian mendengar daripada khutbah. Jelas. Jadi itu nak tunjuk bahawa mulianya, sehingga kan malaikat itu habis selesai kerjanya, sepatutnya dia boleh pergi, tapi dia tak pergi. Duduk mendengar daripada khutbah. Menunjukkan kemuliaan mendengar daripada khutbah. Jadi sebab itulah kita mesti mengambil kesempatan daripada kemuliaan Allah berikan pada hari Jumaat, datang awal. Sebab itulah siapa yang berkhutbah, ketika khutbah dia berbicara, yang kita selalu dengar, maka hilanglah Jumaatnya. Jumaatnya sah Jumaatnya, tetapi kebaikan yang ada dalam Jumaat itu dia tak dapat. Dia tak dapat. Dalam riwayat lain, ada ketika Jumaat itu ada yang bermain dengan tongkatnya. Tongkat. Kata Nabi SAW, orang ini pun tidak ada Jumaat baginya. Tidak ada manfaat Jumaat baginya. Maka sebab itulah kalau Jumaat ini, walau baca Quran, tidak dilarang solat, dilarang untuk solat, melainkan solat qabliyah Jumaat ataupun tahiyatul masjid. Dilarang untuk berzikir. Kita hendaklah mendengar daripada khutbah, kerana inilah keistimewaan Allah beri kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Insya-Allah pada pengajian akan datang kita akan sambung lagi pada hadis yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina Allahumma rabbana atina rabbana hab lana min azwajina Allah farzuqna mutaba'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita berkafara setelah